Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amir Bahari. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang 6 bahasa kasih sayang yang dapat kita amalkan supaya perhubungan kita dengan orang yang kita sayangi akan menjadi lebih rapat, akrab dan lebih penting #tiljannah. Mari kita lihat apakah 6 bahasa tersebut. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, bagi hadiah. So, sekali-sekala bagilah hadiah kat isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Tak payah tunggu birthday lambat. Setahun sekali baru nak dapat hadiah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan duduk kat KL ke contohnya, seminggu hari Sabtu tu, 2 jam, bawa anak-anak pergi kedai DIY. Kalau macam saya bawa anak pergi kedai DIY, saya kata, okey, hampa pergi DIY, babah bagi seorang RM10. Apa nak beli boleh, tapi takat RM10. Mereka belilah tuan-tuan. Beli pen, beli pensel. Kalau kadang-kadang kedai DIY, tapi kat KL lah ni ngetop kedai Ninso. Dekat cikgu suka pergi dekat depan Odeon tu. Dekat Odeon, dekat depan Pertama Kompleks. Ninso, semua tu semua RM2. Belilah apa-apa. Nak beli pen, pensel, semua RM2. Seronok puas pergi belilah no. Jadi bawa anak-anak berjalan, bagi mereka happy, bagi mereka seronok sebagai hadiah kepada mereka, supaya mereka gembira. Dari tuan-tuan letak dekat diary. Setiap hari Sabtu, minggu ketiga setiap bulan, bawa anak-anak pergi di kedai DIY, kedai Ninso ataupun mana saja tuan-tuan, supaya mereka dapat untuk kita beli, hadiahkan mereka dengan apa yang mereka pilih. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bahasa kasih sayang ni masa kualiti. Kita anak-anak ni tuan-tuan, kadang-kadang ramai orang tersalah langkah. Mak pak cari duit banting tulang, tapi anak-anak tak menjadi. Pasal apa tuan-tuan? Cikgu rasa satu sebabnya ialah kita tak spend quality time dengan anak-anak kita. Kita tak duduk, kita tak layan anak-anak kita. Kita ingat anak-anak ni, setengah orang, minta maaf cakap, dia ingat anak-anak ni macam beban. Biar orang gaji tolong jaga. Biar lepas kat orang. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, masa berkualiti ni sangat penting untuk anak-anak. Supaya kita ada connection yang kita nyatakan. Walaupun mulut tak cakap, tapi perbuatan kita kata, babah sayang kat cik. Belajar rajin-rajin. Jadi, macam mana cara berkualiti yang kita boleh buat masa berkualiti? Nombor 1, kalau makan, kita duduk makan semeja. Keluarga saya tuan-tuan, cikgu cuba amalkan, makan duduk semeja. Semua orang duduk, kita makan. Sambil makan tu, kita makan. Baik. Yang kedua tuan-tuan, masa berkualiti ni, sembahyang berjemaah. Korang-korang, kalau paling orang kata kalau sibuk macam mana pun tuan-tuan, sebagai ibu, sebagai ayah, balik maghrib, kalau saya faham kekangan duduk di Kuala Lumpur, kita sibuk, isyak, tak boleh isyak subuh, hari minggu, make a point tuan-tuan, semayang berjemaah dengan anak-anak ni, masa berkualiti ni sangat penting. Tidak anak kita, bila kita tak ajar semayang, kan, cikgu takut nanti dia tak takut pada Allah. Bagi satu masa berkualiti tuan-tuan, cikgu selalu cakap dekat majlis-majlis ilmu, surau atau masjid, tolong bertadarus dengan anak-anak. Kelebihan tadarus adalah dalam video yang lain cikgu telah share. Tapi yang penting tuan-tuan, tolong bertadarus dengan anak-anak sekurang-kurangnya 1 juz seminggu. Bila tuan-tuan? Pilih hari Ahad, masa pukul 10 sampai 12, kita akan baca 1 juz. 1 juz Al-Quran. Satu orang baca 1 muka. 1 juz ni tuan-tuan lebih kurang dalam 20 muka. 20 muka. Dan paling cepat boleh habis lah tuan-tuan. Kalau bacaan lancar, lebih kurang kalau cikgu 40 minit. Kalau panjang sikit 50 minit. Tapi kalau yang boleh baca, tak boleh baca, okey, kita ambil kurang lebih 2 jam kita peruntukkan. Lepas kita mengaji, kita makan sama-sama. Family lunch. Semua orang akan makan sama-sama. Baik, ada yang tanya, kalau anak saya pergi universiti luar negeri macam mana? Minta dia join melalui Zoom atau WhatsApp call. Tapi yang penting semua orang bertadarus. Tuan-tuan, bila kita bertadarus dengan anak-anak tuan-tuan, dengan isteri kita tuan-tuan, dengan mak pak kita, suara mereka ni masuk dalam hati kita. Ni mukjizat Al-Quran. Setiap orang ada lagu sendiri. Setiap orang ada cara bacaan sendiri. So make sure tuan-tuan, buat quality time dengan anak-anak, dengan orang kita sayang. Ataupun paling kurang tuan-tuan, kalau rindu dengan mak, telefon mak, cek nak tadarus dengan mak, baca 1 muka.
InsyaAllah. Mak pun kata, sejuk hati dapat anak, nak baca Quran dengan mak dia. Seterusnya tuan-tuan, dalam bahasa kasih sayang ni, yang ketiga, khidmat. Kita khidmat mak pak kita, anak-anak kita. Walaupun budak kecil tuan-tuan, kalau kita khidmat, dia tahu tuan-tuan. Contohnya budak kecil no, ada anak cikgu panggil nama dia Yami. No, kalau kita suap dia makan, budak 2 tahun tuan-tuan, tak nak makan, tak nak berlari, tak nak makan. Tapi ada time tuan-tuan, bila kita suap dia makan buah contohnya, kalau dia tengah makan buah tuan-tuan, dia akan ambil dan suap kita tuan-tuan. Anak-anak tu pun faham tentang khidmat. So mungkin kadang-kadang anak kita perlukan bantuan buat homework. Ni khidmat kita kepada mereka tuan-tuan. Kita mudahkan, tanya apa tak ada, apa ada. Anak-anak nak PDPR tuan-tuan. Kadang-kadang anak saya ni seorang, no, dia tak faham apa cikgu kata kalau belajar melalui PDPR. Nasib baiklah saya ada isteri yang memahami, duduk sebelah anak masa PDPR. Sambil anak yang kecil Yami nak nenen. Dia duduk, dia apa masalah, dia akan cuba selesaikan. So jadi khidmat ni sangat penting tuan-tuan dalam bahasa kasih sayang yang bermaksud I am there for you. Khidmat, kita tolong, permudahkan. Seterusnya tuan-tuan, words of affirmation ataupun puji-pujian. Bila kita puji, kita cakap, ya Allah, pandainya anak baba. Saat ni baba sukalah. Kenapa baba? Selagi baba tak duduk, Saat tak makan. Tunggu baba. So, bila anak buat benda betul tuan-tuan, kita puji. Kita beritahu, you've done something right. Kalau salah pun, contohnya, saya punya polisi, saya tak akan marah. Tapi saya akan cuba betulkan dan tanya kepada dia. Kenapa buat macam ni? Kita lebih pendekatan secara berilmiah. Sebab ni anak-anak tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah SAW kata, anak-anak ni kita yang bentuk tuan-tuan. Kita bentuklah anak kita menjadi orang Islam yang baik. Seterusnya tuan-tuan, sentuhan, bahasa kasih sayang. Kadang kita urut isteri kita, urut mak pak, urut anak-anak, urut diri sendiri. Ni bahasa kasih sayang. Sentuhan manusia ni tuan-tuan penting. Sebab apa? Sebab ini adalah tanda mesra. So kadang-kadang kalau ada time, saya urut pak saya. Kadang-kadang kalau saya ada time, saya urut isteri saya. Kadang-kadang bila anak sakit perut, kita urut perut anak. Jadi khidmat kita physical touch ni sangat penting. Dan akhir sekali tuan-tuan, banyakkan berdoa. Doa, wahai Allah, panjangkanlah jodoh aku dengan isteriku. Panjangkanlah kasih sayang aku dengan anak-anak. Panjangkanlah kasih sayang ibu bapaku. Banyakkan berdoa tuan-tuan. Sebab siapa yang pegang hati kita tuan-tuan? Allah. Siapa yang mendetik anak yang kata, aku tak akan makan selagi pak aku tak makan? Allah. Siapa yang meletak kasih sayang dalam hati kita? Allah. Doa pada Allah tuan-tuan. Saya doa dan doa. InsyaAllah cikgu doakan. Tuan-tuan semua dapat amalkan dan sampaikan 6 bahasa kasih sayang ni kepada orang-orang yang kita sayangi dan kepada semua orang insya-Allah. Semoga ilmu ni menjadi ilmu yang bermanfaat nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.